Ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat saya Tuan Haji Jaini, Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat sekalian. Sebelum saya mulakan kuliah ni, tuan-tuan lihat apa saya buat Jarang tuan-tuan nampak saya pakai kan? Yalah, jarang tuan-tuan. Oi. Apa hal ustaz lagi ni pakai serban pula ni, ya. Bata tak nampak. Wah. Apa pendapat tuan? Oh, nampak macam ketokohan ni dah. Wah. Nah, sebabnya tajuk kita malam ni ialah serban, Pak. Tajuk kita serban. Memakai serban tidak salah, tuan. Tidak salah. Pakai serban tak salah. Serban adalah pakaian tradisi umat Arab dan bangsa-bangsa lain pun ada. Serban artinya lilitan kepala. Kalau di Kelantan disebut ada istilah dia macam simpai lah, lilitan kepala. Orang-orang dulu pun pergi kebun pun tamis kepala, kan? Orang India, orang Melayu pakai tanjak, kan? Baik, cerita kita malam ni ialah serban, tuan. Jadi kita nak memperbetulkan kepahaman ni. Ibnu An-Najjar mengeluarkan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Mahdi Al-Marwazi. Katanya, Abu Bishr bin Sayyar Ar-Ruqa' memberitahu kepada kami, katanya Al-Abbas bin Kathir menceritakan kepada kami daripada Yazid bin Abi Habib. Katanya Mahdi ibnu Maimun berkata kepada saya menemui Salim bin Abdullah bin Umar. Pada masa itu beliau sedang berserban. Ketika itu siapa ni? Ketika itu Salim bin Abdullah bin Umar, anak Abdullah bin Umar lah ni, Salim ni. Ketika itu beliau sedang berserban. Serban ni memang pakaian tradisi, tuan. Beliau mengatakan kepada saya, wahai Abu Ayub, sukakah saya beritahu satu hadis yang anda akan membawanya dan meriwayatkannya kepada orang lain? Barangkali inilah yang jadi kunci. Saya menjawab, ya. Mau. Katanya, saya menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia ni jumpa Abdullah bin Umar, iaitu Mahdi bin Ibnu Maimun ni. Kemudian beliau berkata, wahai anakku. Abdullah bin Umar berkata kepada anaknya, wahai anakku. Dia cakap kepada anaknya, siapa nama anaknya ni? Salim. Wahai anakku, kasihilah serban. Sayanglah serban ni, sayanglah serban. Wahai anakku, berserbanlah, berlilit kepala lah, berserbanlah. Anda akan dimuliakan dan dihormati. Ni sebab link-link ni yang menjadikan pemakai serban akan dilihat berketokohan, agama lebih sikit ke. Sebenarnya serban tidak menggambarkan alim, tuan. Serban tak menggambarkan alim. Sebabnya serban dipakai oleh orang kampung, orang pergi kebun, orang pergi ambil, orang ternak, orang panjat kurma, dia pakai serban. Oleh kerana kita ni agamawan yang pakai, ataupun orang biasa pakai pun kita anggap dia alim, kan? Serban tidak. Serban bukan menggambarkan alim. Serban kita boleh kata orang tu mencintailah, agak suka kepada agama, suka kepada Nabi. Niat dia nak mencontohi Nabi. Okey, Nabi memang ada berserban, tapi tidak manjangnya berserban, tidak. Ada kalanya Nabi menutup kepala saja, ada kala Nabi meletak selendang, ada kala Nabi hanya berkopiah, ada masanya Nabi tidak pakai apa-apa pun. Tapi kalau yang memakainya itu kerana nak mencontohi Nabi, adanya Nabi berserban, it's okay. It's okay. Itu sunnah jibiliah dipanggil, sunnah yang memang orang Arab, memang Rasulullah pakai. Tapi Abu Jahal pun pakai, Abu Lahab pun pakai serban, kan? Okay. Jadi dia pesan, Abdullah bin Umar pesan kepada anaknya Salim, berserbanlah, anda akan dimuliakan dan dihormati. Jika syaitan melihat anda, sudah tentu dia akan lari gara-gara pakai serban ni.
Kan? Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang memakai serban menyamai 25 solat tanpa memakai serban. 25 kali lipat yang pakai serban. Ustaz ni dah selesai pakai serban, cuba tadi pakai kan dapat 25 kan. Menunaikan solat Jumaat dengan memakai serban 70 kali menunaikan solat Jumaat tanpa memakai serban. Sesungguhnya para malaikat menyaksikan solat Jumaat dalam keadaan memakai serban. Mereka sentiasa berselawat ke atas orang-orang yang memakai serban hingga tenggelam matahari. Wah, malaikat memuji dan mendoa orang-orang yang memakai serban. Barangkali ini di antara yang menjadi patukan, menjadi dalil untuk mereka ni berserban. Wallahu a'lam, kita pun tak pasti, tapi kita nak belajar. Kita kena faham memakai serban tidak salah. Tapi menyangkutkannya adanya kelebihan-kelebihan, tidak ada dalil. Siapa pakai serban ada kelebihan, ada lipat ganda ganjaran, tidak ada dalil. Semuanya dhaif, semuanya ada yang lemah teruk pun ada, jiddan pun ada, teruknya ada. Macam kes ni lah ni. Kata pengarang, kisah ini tak boleh dijadikan hujah. Hal ini kerana sebenarnya berdasarkan sebuah hadis maudhu'. Nah, hadis ni hadis maudhu', artinya hadis palsu. Hadis yang dicipta reka kemudian disandar pada Abdullah bin Umar, kemudian dikatakan ni daripada Rasulullah. Direka cipta maudhu'. Bahaya ni. Tak boleh disebar lah. Bila kita dah tahu ni tak boleh disebar. Dan kalau kita dengar pula ada orang menyebarkannya ni, kita pun kena beritahu, hadis maudhu'. Jangan disebar. Hadis ni bukan dhaif saja. Dhaif boleh tahan lagi. Dhaif ni artinya lemah, dia tak cukup syarat hasan. Tapi kalau maudhu' ni memang fil habis. Memang fil habis. Ia dikeluarkan oleh Ibnu Najjar yang tadi sebagaimana dinyatakan di atas. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam kitabnya Lisan Al-Mizan, hadis ini adalah sebuah hadis maudhu'. Ibnu Hajar ni yang jadi rujukan dalam kita ni kan, dia sendiri kata hadis ni hadis maudhu'. Syekh Ali Al-Qari menukilkan dalam maudhu'at, dalam kitabnya bernama Hadis-hadis Maudhu'at, daripada Manufi. Beliau berkata hadis ni sebuah hadis yang batil. Lagilah tak boleh pakai langsung. Menurut Al-Albani, ulama kontemporari dalam mengkaji hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar juga menghukumkan hadis di atas sebagai maudhu'. Jadi bukan yang lama juga, yang dulu kemudian pun menghukumkannya sebagai maudhu'. Kerana melihat terdapat unsur keterlaluan dalam menjelaskan kelebihan memakai serban sehingga dapat ke peringkat yang tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. 70 kali solat Jumaat pakai serban ni, syarat ni 25 kali solat biasa berbanding dengan orang yang tak pakai serban kan. Jika tidaklah ada unsur keterlaluan, sudah tentu cukup untuk menghukumkannya sebagai lemah. Kalau pun tak ada kelebihan tu, cukup lemah. Sebagaimana kita sebut tadi, hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan serban ni lemah semua. Kerana tidak terdapat sanadnya orang yang dituduh mereka, kerana terdapat dalam sanad tu orang yang dituduh mereka cipta, mereka reka hadis. Ada dalam tu seorang yang dituduh sebagai mereka reka hadis. Tapi kalau orang pakai, jangan pula kita tuduh ni pelaku hadis dhaif, jangan pula pelaku hadis maudhu' ni, jangan. Dia pakai kerana dia nak mencintai Nabi. Nabi seorang Arab yang berserban, dia nak pakai. It's okay. Dan kita pula orang awam, dalam ada kitab Talbis Iblis, dulu kita pernah belajar ni. Talbis Iblis akan mentalbis bukan pemakai serban tapi orang awam. Orang kita ni, wah, bila didatangi oleh orang tu serbannya besar, jangan memain. 3 kali saiz belanga serban dia. Kita pun akan anggap alim, wara, ini dahsyat ilmu dia ni. Iblis akan membisik-bisikkan, mengagung-agungkan si pemilik serban yang besar ni, jangan kau main. Ini salah. Ingat, dulu kita pernah baca pepatah Arab kan, kaldai yang dipakaikan serban tidak akan jadi alim. Biar bersamana pun serbannya, sang kaldai tak akan jadi alim. Jadi dia hanya pakaian. Macam juga capal, macam juga jubah. Jubah tak ada apa-apa kelebihan. Nabi ada jubah Rom, Nabi ada jubah Habsyah, ada jubah dari Yaman, ada jubah Najran, kita tak pernah belajar. Jadi jubah tu hanya pakaian.
Jadi tuan-tuan yang pakai baju Melayu, pakai baju t-shirt, is okay. Yang pentingnya ialah menutup aurat. Itu yang Nabi suruh, kan? Yang Nabi suruh. Kalau pakai jubah ni ke laut, kan? Kacau, pergi laut menyelam pakai jubah, kacau, kan? Orang di sana dia tak pakai itu, dia tak ke laut. Dia adalah jibiliah. Macam kita cerita Batang Sugi jugalah, kan? Dia jibiliah. Jadi kita tidak boleh terpedaya. Dan ada orang memperdayai orang-orang yang jahil. Ni serban bersanad ikut ni cara ni. Ni pun sebenarnya tidak ada ni tuan, tak dapat dibuktikan kesahihannya, tak ada. Adalah cerita lilitan ada ekornya, tak terlampau panjang, jubah jangan terlampau panjang menunjukkan kesombongan, itu adalah. Tapi nak menunjuk Nabi ajar begini caranya, begini yang lalu disampaikan pada orang lain, tak ada tuan, kan? Tidak ada. Okey, habis tajuk serban. Okey, jangan disalahkan orang memakai serban tuan. Jangan pula terlampau memuliakannya, biasa-biasa saja. Ibarat orang pakai topi dan tak pakai topi, sama saja, kan? Okey. Orang sekolah agama kena pakai serban kan? Saya dulu memang pemakai serban. Saya mula datang biasa pakai serban, kan? Orang sekolah agama memang kena pakai serban. Tak pakai serban, kena balik. Di display. Sebab orang pakai serban ni dia tak akan dapat mengurat. Kalau serban atas kepala nak mengurat macam mana? Kalau kopiah boleh masuk paket, kan tak? Jadi kau pakai ni, kau nak mengurat, sorry, payahlah kau. Rupa-rupanya tu dia sebalik disiplin pemakaian serban di sekolah agama. Baik, habis. Tapi cerita kelebihan serban tidak ada tuan. Tu hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Baik, jangan kita terpedaya pula dengan serbannya, dengan jubahnya, jangan terpedaya tuan. Jangan. Kita dengan ilmu, dengan hujah, dengan Quran, dengan hadis. Tu. Okey. Baik. Kisah Abu Isa Al-Harraj menjawab persoalan dengan ayat-ayat Quran. Ini lagi baru ni tuan. Ini sebenarnya cerita ni panjang kalau tengok dalam kitab tradisi tuan. Dulu saya ingat lagi ni belajar ni. Seorang ulama ni dia memang hebat ni tuan ni. Abu Isa Al-Harraj dia memang dahsyat. Dia menghafal Quran dalam Al-Quran memang ada macam-macam ayat. Ada ayat tentang makan, minum, ada tentang tetamu, ada tentang perang, ada tentang semua ada. Oleh kerana dia hafal ni, maka dia menggunakan ayat Quran tu, ayat-ayat Quran yang biasa pada dia tu dia gunakan untuk menjawab-jawab orang ada contoh dalam ni, kan? Ada contoh dalam nanti. Dia gunakan ayat Quran. Saya baca terus. Abu Harraj adalah seorang yang soleh, tidak dinafikan. Beliau hidup di zaman Ibnu Jauzi yang merupakan guru pertama yang mengajar Ibnu Jauzi. Dia guru kepada Ibnu Jauzi, ulama hebat Ibnu Jauzi ni, tentang kitab Allah yang Al-Quran. Beliau tidak bercakap sama sekali. Apabila tiba bulan Ramadan dia tak bercakap tuan. Punya dahsyat dia beri keutamaan, dia beri fokus, kan? Hidup dia tak bercakap, dia baca Quran ni bulan Ramadan. Apabila ada satu keperluan, dia tak mau cakap manusia, dia tak mau, dia nak ayat Quran juga. Bila ada keperluan dia pun keluarkan. Katalah anak dia nak masuk, Assalamualaikum. Dia automatik, dia memang penghafal Quran. Dalam Quran ada ayat udkhulu alaihimul bab. Dia guna ayat surah Maidah berkatalah dua lelaki yang nak masuk ni, masuklah melalui pintu udkhulu alaihimul bab. Dia gunakan ayat Quran. Kata-kata beliau ini sebagai tanda memberi keizinan. Dia baca ayat Quran, tapi anak dia dah masuk, dia guna ayat tu lah. Masuklah lagi pintu. Macam tu. Dia guna ayat Quran. Dia tak kata bahasa dia. Masuk ke pintu, tak ada. Dia guna ayat Quran. Udkhulu alaihimul bab. Ayat Quran tu surah Maidah. Dia berkata pada anaknya, tiba waktu petang untuk berbuka puasa, dia baca ayat Quran, min bakliha wa kisaiha, dari sayur-sayur dan mentimunnya. Sebagai tanda dia menyuruh anaknya beli sayur, beli buah, beli ni nak buka puasa.
Dia tak cakap bahasa biasa bang. Macam kita nanti tolong beri kuih ni beli ni untuk buka puasa. Tak. Dia baca ayat Quran. Dia tak pun bercakap di bulan Ramadan dia nak baca ayat Quran. Dahsyat tuan. Sehingga anak dia nak suruh beli air sayur pun dia guna baca ayat Quran. Mim maqliha wa kisaiha. Sayur-sayur dan mentimun. Dia sedang baca ayat Quran tu. Anak dia pun faham, pergilah beli sayur. Wah, dahsyat sangat ni tuan ni. Kisah ini tuan tak boleh dijadikan hujah tentang bolehnya menggunakan ayat Quran untuk berinteraksi dengan manusia. Tak boleh tuan. Tak boleh dijadikan hujah untuk membenarkan ayat-ayat Al-Quran itu digunakan untuk berinteraksi, meminta sesuatu atau memenuhi sesuatu keperluan manusia guna ayat Quran. Tak boleh. Apa yang berlaku pada Abu Kharas itu melibatkan pribadi beliau sendiri, tidak boleh dijadikan sebagai panduan umum. Itu dia, kita tak boleh jadikan hujah. Itu Abu Kharas pun kita tak boleh tuan. Orang lain pun tak boleh. Ia juga tidak boleh dijadikan hujah untuk mengelakkan kesalahan dalam percakapan. Seseorang boleh menggunakan ayat Al-Quran dalam berinteraksi dengan seorang. Maksud saya ni, dia tidak boleh menggunakan untuk menjadikan ayat untuk berkomunikasi dengan orang. Menurut Ibnu Jauzi, ucapan seumpama ini diyakini menjadi ibadah, jelas merupakan satu maksiat. Padahal satu penderhakaan, salah guna ayat. Ayat tu mungkin cerita lain macam tadi alaihimul bab tadi kan. Udkhulu alaihim, ayat tu pasal lain tapi diguna untuk yang lain. Di sinilah ni macam seolah-olah dia beribadat tapi rupa-rupanya dia merupakan satu maksiat, kata Ibnu Jauzi. Okay? Beliau mengucapkan demikian kepada Abu Isa Al-Kharras, dan Abu Isa Al-Kharras kelihatan agak susah untuk menjawabnya. Menurut Ibnu Jauzi, Al-Quran diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syarak, nak beritahu peraturan-peraturan syarak berkaitan ibadah, berkaitan muamalat, berkaitan kehidupan ni. Kerana itu tidak wajar digunakan untuk tujuan-tujuan duniawi. Kan? Tak boleh. Ayat-ayat tu nak digunakan dalam communicate dalam bahasa, tak boleh digunakan. Ucapan seumpama itu tidak ubah seperti menggunakan Al-Quran dijadikan bantal tempat tidur. Macam itulah, seolah-olah boleh digunakan sembarang. Tak boleh. Rasulullah SAW walaupun merupakan Rasul yang diturunkan Al-Quran, Rasulullah sendiri, dia pun menghafal Quran, dia pun membaca Quran, dia pun disemak oleh Jibril setiap sahabat datang Ramadan. Namun Rasulullah tidak pula menggunakan ayat-ayat Al-Quran itu dalam percakapan harian sebagaimana dilakukan oleh Abu Isa ni. Sekiranya baginda menggunakan Al-Quran dalam bentuk di atas, sudah tentu dakwah baginda tidak akan tersebar seluruh penjuru dunia. Kan? Orang tanya ya tu ayat Quran, orang tanya tak, Rasulullah akan beritahu, mengajaknya, menyerunya. Lepas tu bila perkara-perkara yang Rasulullah tak tahu jawapan, tunggu wahyu, tahu beritahu. Rasulullah ajak bermesyuarat, Rasulullah ajak berbincang, Rasulullah tanya, kan? Apa yang berlaku ialah baginda berinteraksi dengan para sahabat dengan bahasa yang mereka gunakan sama-sama mereka. Banyak hadis-hadis Nabi tanya kanak-kanak lah, Nabi main tanya burungnya lah kan. Kan? Nabi panggil untuk musyawarah lah. Apabila baginda ditanya tentang peristiwa yang tidak ada nas, baginda akan menunggu turunnya wahyu. Macam kes Nabi tak tahu jawapan ni, perkara ni hanya Allah saja tahu. Dia pun tunggu, Nabi pun gelisah menunggunya. Menunggu wahyu. Baginda akan menyampaikannya kepada sahabatnya yang bertanya. Bila dah turun ayat baru Rasulullah beritahu. Tapi nak gunakan sembarang ayat Quran dalam perbualan biasa, tak boleh tuan. Tidak boleh. Okey. Baik. Kisah Zunnun dan Abu Ya'qub yang menguji tawakal. Ini biasa didengar dalam kes-kes tasawuf lah ni tuan. Kes-kes orang tasawuf. Kisah Zunnun memang kisah tasawuf tuan. Daripada Zunnun, beliau menyatakan saya bermusafir beberapa tahun. Dia pergi mengembara beberapa tahun. Lama. Sepanjang perjalanan pemusafirannya, tawakal masih belum sahih. Dia kata sepanjang-panjang dia bermusafir ni, belum ternyata aku ni betul-betul tawakal pada Allah. Kecuali satu peristiwa, kecuali satu waktu, dia kata. Kecuali ada sekali yang tawakalnya betul-betul kepada Allah.
Wah, saya mengharungi lautan, tiba-tiba kapal saya pecah di lambung ombak, pecah, rosak habis, terbaik kapal dia. Okey. Dalam kekacauan ribu taupan kapal pecah ni, saya bergantung dengan satu papan daripada kapal yang pecah ni. Dapatlah dia mengapungkan diri, bergantung dengan papan kapal ni bah, yang terapung ni. Wah, pada waktu itulah saya menyebut, sekiranya Allah menghukum anda tenggelam, sudah tentu papan yang anda bergantung dengannya tidak akan berguna sedikit pun kepada anda. Dikala itu saya melepaskan papan itu, lalu saya terapung-apung di atas air sehinggalah sampai tepi pantai. Kalaulah Allah nak tenggelam-tenggelam juga ni, artinya dia tak boleh bergantung dengan papan ni, tak jadi. Dia kena, jangan bergantung kepada sesiapa melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia buang, lalu dia buang papan tadi. Nasib dia ni, dia sampai di pantai, sebab dengan dia sampai di pantai ni, dia boleh ceritakan kisah dia yang benar-benar bertawakal ni, yang disebut ni. Dia buang papan tadi bang, sampai. Okey. Daripada Muhammad katanya, saya pernah bertanya Abu Ya'qub Az-Zayyat pula, seorang lagi. Tadi kisah Zunnun, nak menunjukkan ketawakalan yang dahsyat ni sampai buang papan, kan? Ini seorang lagi kes. Muhammad pula, saya pernah tanya kepada Abu Ya'qub Az-Zayyat tentang masalah berkaitan dengan tawakal juga ni. Beliau mengeluarkan 1 dirham daripadanya. Dia keluarkan 1 dirham, kemudian berkata, saya malu untuk menjawab soalan anda, sedangkan pada diri saya ada lagi sesuatu. Si Muhammad datang kepada Abu Zayyat, kan, nak tanya pasal tawakal pak. Tawakal ni apa kan? Kata Abu Zayyat, dia keluarkan duit 1 dirham, bukan banyak pun, 1 dirham yang tinggal. Dia kata dia malu nak jawab pasal ada 1 dirham ni bang. Maksudnya dalam hatinya seakan-akan ada lagi tidak penuh tawakalnya pada Allah. Dia seolah-olah ada lagi sedikit, mungkin 99.9 aku, atau 99.5 tidak full tawakal pada Allah, gara-gara ada 1 dirham. Aku malu nak jawab bang. Aku rupanya pun tidak bertawakal penuh pada Allah, gara-gara ada satu sen dalam duit aku, dalam paket aku ni. Wah, dahsyatnya ni tuan ni. Lalu dia beri kan, baru dia boleh jawab. Wah, maknanya kalau tak ada duit tu, baru aku berani jawab aku ni benar-benar tawakal pada Allah. Ini kalau dipahami tuan ni, kita ni termasuk tak bertawakal ni. Duit bank ada, tabung haji sekian banyak dah, duit saham ada, kan? Kita banyak sebab, ya tak? Banyak sebab-sebab nak sihat, banyak sebab-sebab nak selamat kita ni. Rumah berkunci, ya tak? Kalau patut ada jaga, tawakal macam mana ni, kan? Di situ kesnya tuan. Tuan-tuan, kisah Zunnun dan kisah Abu Zayyat ni tak boleh dijadikan hujah. Tak boleh dijadikan hujah untuk orang yang memang nak bertawakal dengan meninggalkan sebab. Buang papan kononnya bertawakal, baru penuh bertawakal. Macam Zunnun ni, jangan dibuat ni tuan ni. Salah ni, menyalahi tuan ni. Apa sebab salah ni? Dia meninggalkan sebab. Sebab tu memang dah ada, Tuhan dah beri dia papan untuk dia berpaut, untuk dia selamat. Walaupun dia dah selamat, ya tak? Tanpa papan tadi, tapi sebenarnya dia telah membuang sebab. Macam juga orang nak dapat lulus SPM, dia nak dapat A English, tapi tak belajar langsung satu kalimah Inggeris pun tak tahu, dengan harapan dapat A. Parah ni kan. Tak belajar matematik tapi nak dapat A matematik. Tak jadi dia. Okey. Ketika mengulas kisah ini, kisah Zunnun dan Abu Ya'qub Az-Zayyat ni, Ibnu Jauzi menyebut kekurangan ilmu menyebabkan kedua orang di atas terjebak dalam kesalahan. Gara-gara jahil, gara-gara tidak berilmu, menyebabkan dia membuang sebab. Kan papan tu ada, kau boleh selamat
kan usin kau ada untuk kau membeli, untuk kau ni kan, itu bukan menjejaskan tawakal pun. Sekiranya mereka dua orang ni mengetahui hakikat sebenar tawakal. Nah, penting ni tuan. Yang disebut tawakal tu apa tuan? Kan? Sudah tentu mereka mengetahui tidak ada pertentangan di antara sebab-sebab dengan tawakal. Tak ada. Sebab yang Tuhan jadikan untuk kita hidup di dunia ni tidak bertentangan pun dengan tawakal pada Allah. Tuan-tuan besok pergi rawatan klinik, besok ada review kan, doktor beri ubat, doktor beri ni. Tu sebab-sebab tu jadi cara tu tidak bertentangan dengan tawakal. Hal ini kerana tawakal adalah pergantungan hati kepada wakil semata-mata kepada Allah lah. Dan ini tidak bertentangan dengan pergerakan badan yang mengambil sebab-sebab. Ini tak ada. Satu, kerja hati serah pada Allah dengan sebab-sebab yang aku ikhtiar, yang dibenarkan oleh syarak ni, aku serah pada Allah, aku usaha betul-betul kan. Satu lagi, kegiatan tubuh badan ni juga tidak bercanggah dengan konsep simpanan. Kenapa? Jangan kau tinggalkan anak-anak kau dalam keadaan papa kedana kan. Kan ada sahabat, aku nak sedekah semua, jangan. Aku nak wasiat lebih ni, tak boleh. 1/3 saja. Jangan kau tinggalkan anak kau dalam keadaan papa kedana. Kan? Ini semua ni Rasulullah mengajarkan, jangan mengabaikan sebab. Wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fima waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu memberikan, yakni menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, budak-budak kecil lagi, memain sebelum lagi ni. Jangan diserahkan harta mereka ni. Mak bapak dia dah meninggal, kau serahkan saja. Jangan. Kan? Jangan kamu serahkan hartanya, harta anak-anak yatim yang kau jaga ni awal-awal lagi, jangan. Kan? Harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas kehidupan kamu ni. Dan berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan hartanya yang kamu niagakan. Kita boleh memanfaatkan harta tu dan boleh bagi pula lagi. Maknanya boleh guna untuk dikembangkan dan boleh beri kemanfaat kepadanya lagi. Dan juga berkatalah pada mereka dengan kata-kata yang baik. Tak terlampau jujur sangat bagi, padahal budak tu belum matang lagi, jangan. Dan ini kepada penjaga anak yatim, pada wali terutamanya. Okey. Rasulullah bersabda kepada Amr bin Al-As, "Ni'mal malu salih lil mar'i salih." Harta ni penting tuan. Harta yang baik, harta tu penting. Harta yang baik adalah pada tangan orang yang baik juga, yang dapat menguruskannya dengan baik. Jadi harta tu penting kan, sebab harta ni dengannya dapat pergi haji, dengannya dapat berzakat, dengannya dapat tolong orang, dengannya dapat melindungi anak bini daripada kelaparan. Kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baghawi daripada Amr bin Al-As dengan sanad yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru, "Innaka antada'a warasataka aghniya khairum min antada'ahum alatun yatakaffafuna an-nas fi aidihim." Sekiranya anda meninggalkan waris-waris anak-anak anda dalam keadaan kaya, itu lebih besar, lebih baik lagi berbanding dengan anda meninggalkannya dengan menjadi beban kepada orang lain, meminta-minta kepada orang ramai. Jadi menyimpan tu tidaklah bertentangan dengan tawakal. Tapi kena keluar zakat itu part lain lah. Tapi nak beritahu, menyimpan demi zuriat, demi masa depan anak, demi masa depan kita hari tua, tidak bertentangan dengan tawakal. Itu yang nak dihadaikan. Okey. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Amr. Perlu diketahui, Allah memerintahkan bertawakal. Juga Allah memerintahkan supaya membuat persiapan. Allah yang memerintahkan tawakal ni. Fatawakkal ala Allah. Naklah kamu bertawakal kepada Allah. Allah juga memerintahkan kita membuat persediaan. Kita kena bersedia menyediakan sesuatu. Allah juga yang perintah. Dia suruh menyediakan sesuatu, dia juga suruh kita tawakal. Jadi dua perkara ni kan, dua-dua diperintahkan oleh Allah.
Apa buktinya? Buktinya firman Allah dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum famfiru thubatin aw infiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, bersedia. Nah, siap sedia dengan berjaga-jaga, dengan persiapan, dengan bekalan sebelum menghadapi musuh. Kemudian bila dikehendaki, maralah. Bila masanya dikehendaki yang tepat, kamu boleh mara, sama ada berpuak berkelompok-kelompok ataupun serentak beramai-ramai. Ayat tu suruh kita bersedia. Kau kena ready, kau kena sedia persenjataan ke, makanan ke, keperluan ke, keanggotaan ke, ya tak? Lepas tu baru menyerang. Begitu juga ayat yang familiar bagi kita, yang biasa kita dengar, wa'iddu lahum mastata'tum. Naklah kamu sediakan apa-apa saja ni, kekuatan, sedaya upaya kamu, mastata'tum, apa yang boleh menyumbang kepada kekuatan, persenjataan lah, harta lah, tenaga lah, orang lah, kepakaran lah. Wa min ribatil khail, tenaga kenderaan berkuda. Dulu berkuda pantas, cepat. Sekarang perlukan jet, perlukan kan. Turhibuna bihi aduwallah, yang dapat mengurunkan musuh Allah, wa aduwakum, dan dapat mengurunkan musuh kamu, wa akharina min dunihim, dan orang-orang yang lain selain daripada mereka tu, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum, yang Allah mengetahuinya tapi kamu tak sedar tu. Penting ni disediakan. Rupa-rupanya dapat mengurunkan orang lain, terutama orang munafik yang kita tak tahu. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasannya, ganjarannya kepada kamu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan diinayai. Ayat itu suruh kita bersedia, menyediakan sebab. Bukan tawakal sajalah, ini semua kerja Tuhan, tak apalah kan. Tak jadi dia tuan, tak jadi. Bunyinya macam sedap tadi tu. Dia tawakal bah, papan pun dia buang bah, kan. Rasulullah memberitahu tawakal tidak bertentangan dengan sikap berhati-hati. Ihzar, tidak bertentangan. Tawakal kepada Allah tidak bertentangan dengan berhati-hati. Siap sedia. Buktinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang menemui Rasulullah. Dia datang dari jauh ni, jumpa Rasulullah, lalu dia biarkan untanya di pintu masjid, tak ada ikat-ikat bah. Apa nak ni, nak susah? Tawakal, kan Tuhan ada, kan Allah Maha Pengasih, kan Allah Maha Penyayang, kan tawakal tu dituntut. Kan? Okey. Kemudian Rasulullah SAW bertanya tentang untanya. Si lelaki ini menjawab, saya lepaskan dan saya telah bertawakal pada Allah. Saya biarkannya, ya Allah, ya Rasulullah, tawakal pada Allah, tawakal ala Allah. Macam hebat punya kan. Tapi apa jawab Rasulullah? Iqilha wa tawakal. Kau kunci dulu, kau ikat dulu, betul baru tawakal. Ya tak? Artinya kena usaha, kena sediakan sebab, lepas tu tawakal pada Allah SWT. Kan? Ini serupalah nanti, tak payah kunci-kunci rumah, kan Tuhan ada. Biarkan saja. Pagi besok bini hilang, anak pun hilang. Baik. Hadis di atas diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Nuaim dalam riwayat dalam Al-Hilyah, dalam kitabnya Al-Hilyah, dan Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya At-Tawakkul daripada Anas. Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dipercayai oleh hadis kecuali Ibnu Hibban sahaja. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Qudai daripada Amru bin Umayyah. Al-Haythami menyebut dalam kitabnya Al-Majma', hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan dari beberapa jalan yang lain juga. Perawi salah satu daripada jalan tersebut adalah sahih kecuali Ya'qub bin Abdullah bin Amru bin Umayyah Ad-Damri. Beliau adalah seorang yang dipercayai. Al-Iraqi menyebut dalam tahrijnya, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Tawakkul. At-Tabrani juga ada dalam hadis Amru bin Umayyah dengan sanad yang baik. Al-Iraqi menyatakan Ya'qub tidak dipercayai kecuali Ibnu Hibban, kecuali oleh Ibnu Hibban. Tetapi hadis menerusi kedua-dua jalan adalah hasan. Dari Sufyan bin Uyainah, katanya tawakal ialah seseorang redha dengan apa yang berlaku ke atasnya. Ini Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hebat tuan. Tawakal itu ialah seorang yang redha
dia terima dengan hati terbuka apa yang berlaku ke atasnya. Serba usahalah. Menurut Ibn Aqil, terdapat beberapa golongan masyarakat yang beranggapan, yang ni yang nak dibahas ni tuan ni, adanya beberapa golongan dalam masyarakat yang beranggapan berhati-hati bertentangan dengan konsep tawakal. Bila orang berhati-hati, artinya kau ni tak tawakal pada Tuhan lah. Ya tak? Dia anggap berhati-hati, berwaspada tu bertentangan dengan bertawakal. Yang dikatakan tawakal menurut mereka ialah mencuaikan akibat. Jangan pedulikanlah apa end of the story, apa akan jadi ni, abaikan itu semua kerja Tuhan. Melemparkan sikap berhati-hati, biar tak payah berhati-hati sangat, tawakal saja. Ni golongan ni. Bagi ulama seumpama ini, sikap seumpama ini adalah lambang kelemahan. Ni bagi ulama, kata pengarang, sikap ini lambang menunjukkan kelemahan. Menunjukkan kelemahan. Dia tidak berhati-hati, tidak berwaspada. Lepas tu dia bertawakal. Dia tak mengambil kira sangat hasil akan datang ni. Ini kelemahan, menunjukkan kelemahan. Dan kelembapan, ini menunjukkan lembabnya akal ni. Yang dicela oleh orang-orang yang berakal. Ni termasuk tidak cerdik lah, tidak mempertimbangkan apa jadi. Kiranya begini untuk masa akan datang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan supaya bertawakal, melainkan setelah memerintahkan dulu mengambil sikap berhati-hati dahulu. Mengorbankan segala usaha dulu, kan, membuat persiapan. Di antaranya firman Allah, fa bima rahmatin minallah lintalahum. Kalaulah tidak dengan rahmat Allah, nescaya mereka menjauhimu. Walaupun tafardan ghalidhal qalb, sekiranya kamu keras hati, lam faddu min haul, nescaya mereka meninggalkan kau. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunlah untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ajaklah mereka berbincang. Bila dah sampai tahap itu, berapa step tadi tu? Jangan keras, maafkanlah mereka, beri ampunlah pada mereka, berbincanglah dengan mereka. 4 step dah. Lepas tu baru faiza azamta, kau dah nekat, dah berazam, fatawakkal 'ala Allah, hujung baru bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah kasih pada orang-orang bertawakal. Nak menunjukkan apa tu tuan? Adanya proses-proses yang Tuhan suruh buat dulu sebelum tawakal ni. Ya tak? Adanya bermusyawarat, adanya berbincang, adanya tindakan-tindakan yang perlu dibuat. Jangan terus-terus tawakal. Jadi tawakal menurut pahaman orang awam kadang-kadang jadi tak betul, gara-gara tidak ada ilmu lah kelemahan. Kadang-kadang agamawan juga mengajarkan kita ni tawakal bulat-bulat, bulat hati pada Allah, tawakal sebab tak ambil kira. Bersedia tidak, berhati-hati tidak, menyalahi. Ni yang nak diberitahu ni, yang akan kita bahas insya-Allah akan datang. Okey. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada perbincangan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.